Okey, boleh nampak skrin saya tak? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey, so kita mulakan. Okey. So, sebelum ini kita sudah belajar tentang macam mana nak melukis histogram, macam mana nak melukis poligon kekerapan, kan. Lepas tu kita juga sudah belajar macam mana nak melukis OGIF. Okey. So hari ini kita akan belajar subtopik yang baru, iaitu sukatan serakan, di mana kamu akan belajar macam mana nak menghitung apa itu? Menghitung julat, ya, julat dan julat antara kuartil. Okey. So itu yang kita akan cover hari inilah. Lepas tu saya juga akan ajar kamu macam mana nak menentukan nilai variance dan sisihan piawai. Dan juga kalau masa membenarkan, kita akan juga cover bahagian box plot, iaitu kotak titik. Okey, kotak titik. So kita akan mulakan, okey, iaitu macam mana nak menentukan julat dan julat antara kuartil. Okey. Sebenarnya julat dan julat antara kuartil ini kamu boleh tentukan daripada sama ada OGIF. Okey. Biasanya OGIF lah, dia akan kasih OGIF kepada kamu. Okey. Jadi contoh soalan di sinilah. Okey. Ini jadual menunjukkan satu jadual jisim bagi nanas lah. Buah nanas yang dipetik di kebun Pak Hamidi. So ini ialah OGIF yang telah dilukis. Okey. Kekerapan longkokan di sini. Lepas tu ini ialah jisim. Jadi soalannya ialah tentukan julat dan julat antara kuartil. So kalau nak cari julat, senang saja. Okay? Julat itu mewakili nilai maksimum, kan? Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay? Nilai minimum. Dan nilai maksimum minimum ni kena actually datang daripada jadual lah. Okay? Macam mana nak kira? Kamu kena cari dulu untuk selang kelas yang terendah, kan, dengan selang kelas yang terbesar itu. Kamu kena cari titik tengah mereka. Okey, cari titik tengah. So kalau kita lihat 400 hingga 499, macam mana nak cari titik tengahnya? Kamu akan ambil had atas, had bawah ini, iaitu 400, tambah dengan had atas. Okey, lepas tu jawapan ini dibahagi dengan 2. Jadi ini merupakan titik tengah bagi selang kelas yang paling rendah ini. Okey? Ini. Jadi cari dulu jawapan sini. Lepas tu ulang untuk selang kelas yang tertinggi itu, iaitu kamu akan ambil 900 tambah dengan 999 bahagi dengan 2. Iaitu cari titik tengah selang kelas ini, kamu akan dapat satu jawapan. Lepas tu jawapan ini, okey, kamu akan kasih tolak. Ambil jawapan yang besar ini, tolak jawapan yang kecil. Cari beza mereka. Okey? Dan beza itu adalah jawapan kamu itu adalah julat. Okey, julat kepada tata kamu lah. Okey? Iaitu ambil nilai terbesar, tolak nilai terkecil. Okey, tapi sebelum itu kamu kena cari midpoint-nya dululah, titik tengahnya. Okey, itu ialah kita cari julat. Okey. So kalau nak cari di sini ada tunjukkan sudahlah langkahnya. Okey, ini titik tengah bagi selang kelas yang paling tinggi. Ini titik tengah bagi selang kelas yang paling rendah. Lepas tu kamu akan tolak. Dan kamu dapati julatnya adalah 500 gram. Okey? Tengok, ini adalah huraian dia lah. Beza antara jisim nanas paling berat dengan paling ringan. Okey, ialah 500. So ini adalah merupakan julat. Okey, julat kepada nanas yang paling kecil dan paling besar. Okey. Lepas tu kita akan cuba cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Iaitu, okey, formulanya sebelum saya teruskan, formulanya untuk julat antara kuartil, kan. Okey, saya guna short form lah.
Jumlah antara kuartil adalah kita akan gunakan jawapan Q3 minus Q1. Di mana Q3 ini adalah kuartil ketiga, ini adalah kuartil pertama. Okay, kalau you masih ingat kelas sebelum ini kita sudah belajar macam mana nak cari kuartil ketiga dan kuartil pertama daripada graf Ogilvy. Jadi untuk nak cari jumlah antara kuartil, kamu akan ambil jawapan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So daripada Ogilvy tadi, okay, kalau you masih ingat formula untuk kuartil pertama mesti guna 1/4. And then darab dengan jumlah tata. Okay, jumlah tata. Jumlah tata di sini merujuk kepada nilai tertinggi lah Ogilvy kamu, yaitu sini, bahagian sini. Nilai tertinggi ini kalau you pergi ke kegerapan longgokan, nilainya adalah 80. Okay, so kamu akan ambil 1/4 darab dengan 80. Dan kamu akan dapat 20 di sini. So daripada kegerapan longgokan, okay, paksi Y kamu cuba cari di mana 20, okay, yaitu di sini. Lepas tu tarik 20 tu ke sebelah kanan sehingga kamu menyentuh Ogilvy dan turun ke bawah. Dan baca nilai ini. So nilai ini adalah kuartil pertama kamu, yaitu 614.5. Okay, seperti di sini. So jawapan ini simpan dulu. Lepas tu cari pula untuk kuartil ketiga. Dan formula kali ini kita tukar kepada 3/4. Darab dengan masih gunakan jumlah data yang sama, iaitu 80. Lepas darab kamu dapat 60. So 60 ini kamu akan cari daripada paksi Y kamu. Lepas tu ulang, tarik ke kanan, lepas tu turun pergi bawah. Dan kamu akan baca nilai inilah. Okay, dan kamu akan dapati nilai ini adalah 809.5. Dan untuk cari jumlah antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama dan jawapannya adalah 195 gram. Okay, jadi itu adalah cara kita mencari jumlah dan jumlah antara kuartil. Okay, ada soalan mau tanya? Okay, bagi mereka yang baru masuk, selamat datang. Okay, kita baru saja start. Dan kita baru saja start macam mana nak mencari jumlah dan mencari jumlah antara kuartil. Okey. Mungkin saya perlu ulang balik ataupun tak perlu ulang balik. Ada orang baru masuk. Okey, tak apalah. Kita teruskan Nanti kamu boleh lihat balik video ini juga. Ataupun saya akan kasih video saya akan post video dalam grup juga. Okey, so selepas kamu sudah tahu mencari jumlah dan mencari jumlah antara kuartil, so benda ataupun sukatan serakan yang seterusnya yang perlu kamu belajar adalah macam mana nak mencari variance dan sisihan piawai. Okey, so ini adalah simbol bagi variance Nah, ini adalah simbol bagi sisihan piawai. Okey. Macam ada satu kosong, lepas tu dia ada satu rambut begitu. Okey, memanjang keluar sikit. Okey, so ini adalah variance. Variance ada kuasa 2, sisihan piawai tak ada kuasa 2. Sebenarnya sisihan piawai dan variance adalah saling berhubungan lah. Cuma beza antara variance dengan sisihan piawai ialah punca kuasa 2 ini. Okey, yang ini tak ada punca, ini ada punca. Okey, so dengan erti kata lain, kalau kamu diberikan variance, nak cari sisihan piawai kan, apa kamu buat? Kamu akan kasih puncakan variance kamu. Kalau kamu kasih punca kuasa 2 variance kamu akan dapat jawapan kamu menjadi sisihan piawai. Okey. Dan kalau kamu diberikan satu nilai sisihan piawai, kamu nak cari variance, apa kamu buat? Okey. Kamu perlu kuasa 2kan sisihan piawai ini dan jawapan kamu adalah sama dengan variance. Okey, jadi hubungan mereka adalah satu punca, satu adalah kuasa 2. Begitu. Okey. So kalau kamu perhatikan formula untuk variance dan sisihan piawai adalah sama, cuma bezanya punca kuasa 2. Tapi apa yang ada dalam formula tersebut adalah ini. F ini adalah sigma. Sigma ini bermaksud jumlah, okey. Simbol ini adalah dipanggil sebagai sigma. Okey, dan dia bermaksud hasil tambah. Okey, hasil tambah. Hasil tambah semua lah kan.
Okay. So, kamu perlu buat apa? Kamu perlu cari fx square. Di mana f ini adalah kekerapan. F adalah kekerapan. Biasanya diberikan oleh jadual dalam soalan. Dan x ini ialah apa? X ialah titik tengah bagi selang kelas. Okay. Jadi x square ini kamu selepas kamu cari titik tengah, kamu kena kuasa 2-kan titik tengah tersebut. Okay. Dan darabkan kuasa 2 titik dengan kekerapan untuk mendapatkan ini. Dan lepas tu, untuk setiap selang kelas, kamu perlu jumlahkan semua. Kalau ada 5 selang kelas, tambahkan 5. Kalau ada 6, tambahkan 6. Okay? Lepas tu, bahagi dengan jumlah kekerapan. Inilah jumlah kekerapan ke semua berapa tata kamu. Jumlah tata lah. Kalau 80, 80 lah. Okay? Dan ini merupakan min. Okay? Simbol ini merupakan min. Yaitu X bar. Ini dipanggil sebagai X bar. Ada satu bar di atas. Okay? Ini adalah min. Okay? Dan formula untuk cari min kan ialah apa? Okay, formula untuk cari min ialah jumlah fx bahagi jumlah f. Okay, ini adalah formula untuk mencari min. Okay, ini adalah x bar. Ini adalah untuk formula untuk mencari min. Okay, so ini adalah min kuasa 2. Okay, tolak min kuasa 2. So, kamu perlu tahu setiap apa anu-anu inilah mewakili ya. Ini X adalah titik tengah, F adalah kekerapan, X bar ialah min. Okey, kita cuba lihat satu soalan. Okey, macam mana nak mencari variance dan juga sisihan piawai. Okey, kamu diberikan satu jadual seperti ini. So inilah selang kelas, atas ialah selang kelas, bawah sinilah kekerapan lah. Sebab dia cakap bilangan kan. So maksudnya jumlah air, isi padu air yang digunakan oleh keluarga. Kalau 150 hingga 159 liter ada 8 keluarga. Ini ada 12 keluarga dan seterusnya. So sekarang kamu dikendaki mencari variance dan sisihan piawai. So untuk mencari variance sisihan piawai, okay, yang ini kan, yang jadual yang kolom yang kedua ini, yang pertama ini sebenarnya kita salin balik daripada soalan. Cuma yang soalan yang ini kan dia tulis secara melintang. Okay? Tapi bila kamu nak buat itu jadual kekerapan, kamu kena tulis secara menegak lah. Okay? Menegak. Daripada sini turun bawah. Okay? Ini pun disalin balik daripada jadual asal. So selepas kamu dapat 2 ini, sekarang ini kan, yang belakang-belakang ini adalah semua yang perlu kamu cari sendiri. Okay? Di mana sini kamu akan dapat markah lah kalau kamu betul. Okay? So, oleh sebab dalam formula, mesti ada titik tengah kan. Tadi kamu ada nampak formulanya, iaitu jumlah fx square per jumlah f, lepas tu tolak dengan min kuasa 2. Okay? Jadi, ini adalah formula. So, that's why kamu perlu ada titik tengah, iaitu x kamu. Lepas tu kamu ada fx. Okay? Tujuan fx ini adalah untuk mencari min lah. Okay? Kalau you masih ingat min kan, formula bagi min ialah jumlah fx bahagi jumlah f. So fx ini perlu digunakan untuk mencari min. Lepas tu x square ini perlu ada dalam sini. Okay? Dan fx square untuk tujuannya adalah untuk cari inilah. Okay, so 4 benda ini perlu ada dalam jadual. Dan x ini di tengah macam mana cari? Ialah seperti tadilah masa kita mencari julat. Okay, kalau 150 hingga 159. Macam mana mau cari julat dia? Macam mana mau cari titik tengah? Siapa boleh kasih tahu saya macam mana mau cari titik tengah? Untuk ini, isi padu yang pertama. 150 tambah 159 bahagi 2. Iya. Si Ayu kah itu? Ya. Wih, hebatnya Ayu. Pandai kau. Okey, tapi kan bila kamu tekan kalkulator kan, kena berhati-hati ya. Kamu tak boleh tekan kan 150, lepas tu tambah ini kan. Lepas tu terus bahagi 2. Kalau you tekan ini kan, kamu akan dapat jawapan yang salah. Okey? Ada 2 cara seperti yang biasa saya kasih tahu kamu kan. 2 cara. Cara pertama ialah simpan bracket di sini. Bila kamu tekan itu kan, tekan butang bracket ini. Okey, baru tekan bahagi 2. Ataupun
tekan dulu kalkulator untuk bahagian tambah ini. Okey, iaitu tekan 150 tambah 159, tekan sama dengan dulu. Dapatkan satu jawapan dulu. Okey. Lepas tu baru jawapan ini kamu bahagi dengan 2. Okey. Sebab kalau kamu tak simpan bracket ini, kamu terus tekan bahagi 2, dia akan salah. Okey, sebab dia akan bahagi 2 159 ini dulu. Baru jawapan ini kan dia akan tambah dengan 150. Okey, sebab kalkulator ingat kamu mau bahagi dulu baru mau tambah. Tapi sebenarnya kamu mau tambah dua ini baru bahagi 2. So kena berhati-hati. Jangan silap. Okey. So lepas kamu dapat di tengah, okey, tulislah di sini. Okey. Dan ulang untuk setiap satu ini. Tapi kan saya cadangkan kamu tak perlu setiap ini tekan ini. Okey. Kamu perlu dapatkan 2 nilai pertama dulu. Okey, tekan kalkulator. Sorry. Tekan kalkulator untuk okey. Tekan kalkulator untuk 2 nilai pertama ini dulu. Okey, dapatkan nilai ini dari kalkulator. Tapi yang ketiga, keempat dan seterusnya ini tak perlu guna kalkulator. I mean tak perlu kamu tambah dan bahagi. Kamu cari beza antara 2 nilai ini dulu. 164 dengan 154. Kamu kasih tolak dia. Okey, kalau kamu kasih tolak, kamu sepatutnya dapat beza mereka ialah 10 kan? 10. So yang ketiga ini, kamu hanya perlu tambah 164 dengan 10. Okey. 164 tambah 10, 174 lah kan? Dapat ini. Lepas tu tambah 10, 184, tambah 10, tambah 10. So ini lagi cepatlah. Pengiraan kamu akan menjadi lebih cepat. Daripada kamu tekan 170 tambah 179, lepas tu bahagi 2, lepas tu sama dengan itu lagi membazir masa lah. Okey. Jadi untuk cari di tengah, cari 2 yang pertama dulu. Okey, dengan menggunakan langkah di bawah ini. Okey. Tambah dan bahagi 2. Okey. Cari yang 2 pertama, lepas tu cari beza mereka. Berapa beza? Kerana setiap satu ini sememangnya beza mereka mesti sama. Jadi kalau bezanya 10, so yang ketiga ini kamu just tambah 10, tambah 10, tambah 10. Kalau beza mereka 50, jadi tambah 50, tambah 50, tambah 50. Okey, jadi itu akan mempercepatkan pengiraan kamu lah. Okey. Okey, seterusnya. Bahagian fx. Okey, selepas kamu sudah dapat titik tengah x kamu, sekarang kamu boleh cari fx lah. Okey, iaitu guna f ini, iaitu sini darab dengan sini. Iaitu ambil 8 darab dengan 154.5 sama dengan kamu dapat ini. Yang ini pun ulang. 12 darab dengan ini dapat ini. 15 darab 174 dapat ini. Dan seterusnya. Okey, tapi saya ada satu cara yang lebih cepat untuk kamu dapatkan jawapan ini. Okey. Okey, macam mana nak buat itu Sebenarnya kalau kamu ada kalkulator kan? Kamu ada kalkulator dengan kamu? Siapa ada kalkulator? Sekarang? Ada. Okey. Jadi ada satu butang kan di kalkulator kamu yang membolehkan kamu mencari nilai ini dengan cepat. Okey. Apa sebenarnya nilai ini 17417 ini? Sebenarnya ini adalah hasil tambah ke semua nilai-nilai ini 12192 ini. Okey, ini ialah hasil tambah mereka. Dari atas ini sampailah ke hujung bawah ini. Okey. Jadi kalau kamu lepas kamu darab ini, okey, kamu akan darab 8 dengan 154 kan? Ini darab ini dapat ini. Ini darab ini. Lepas tu kalau kamu nak cari jumlah ini, apa kamu buat? Kamu kan tekan lagi kan 1 2 3 6 tambah 1 9 7 4 tambah 2 6 ini tambah untuk dapat ini. Tapi saya ada satu cara di kalkulator yang boleh menjimatkan masa kamu untuk tambah semua ini. Okey. So saya akan gunakan kalkulator saya. Okey, kamu cuba tengok macam mana saya buat. Kalau kamu ada kalkulator pun kamu boleh ikut saya lah. Okey. Mungkin kalkulator kamu itu tidak sama bersih dengan kalkulator saya. Mungkin ada yang guna warna hitam punya kan. Tapi caranya sama. Okey, kalau kamu ada kalkulator, kamu ada nampak butang M+ tak? Cuba cari butang M+ kamu. Okey, di kalkulator.
Kalau dapat. Oke. So, saya kasih delete dulu semua itu. Oh, clear all. Oke. So, kita akan gunakan butang M plus ini. Oke, gunakan butang M plus ini. Jadi macam mana saya buat? Oke. So, selepas saya darab, oke, saya akan ambil 8 darab 154 kan. Untuk dapatkan 1, 2, 3, 6. Dan saya akan ulang sehingga saya sampai ke 16 darab 204.5 untuk dapatkan 3272. Lepas tu, saya cuma perlu tekan lagi satu butang dan hasil tambah ini akan keluar. Okey, tak perlu lagi saya tambah satu persatu sehingga dapat ini. Okey, kamu cuba tengok macam mana saya buat. So, saya akan mulakan F darab X. 8 darab 154. So, 8 darab 154.5 sama dengan, okey, tekan sama dengan, kamu dapat 1, 2, 3, 6 kan. Lepas tu, kamu akan tekan satu kali butang M plus. Okey, kamu juga boleh ikut saya. Yang ada kalkulator sekarang boleh juga ikutlah. Tekan saja butang M plus daripada kalkulator kamu. Okey, tekan satu kali. Okey, kamu dapat inilah. Okey, lepas tu ulang untuk selang kelas yang kedua lah. 12 darab 164. 12 darab 164.5. Lepas tu tekan M plus. Sorry. Tekan sama dengan dulu kan. Macam mana delete ni? Astaga. Okey, semula. Saya kasih clear dulu. Sorry ya, tersalah tekan. Okey, semula. So, saya akan start dengan 8 darab dengan 154.5 sama dengan, okey, tekan M plus. Yang kedua itu ialah 12 darab dengan 164.5 sama dengan, okey, tekan M plus. Yang ketiga, 15 darab 174.5 sama dengan tekan M plus. Lepas tu 24 darab 184.5 sama dengan M plus. Lepas tu 20 darab 194.5 sama dengan M plus. Dan akhir sekali ialah 16 darab 204.5 M plus. Ayah, salah. Sama dengan dulu baru M plus lah. Aina, jadi macam mana? Bolehkah itu? Okey. Biarkan dululah. Tengok apakah jawapan ke tidak. Okey, lepas kamu sudah M plus semua itu sudah habis. Okey, sekarang apa kita buat ialah kita tekan satu kali AC kan. Lepas tu, kamu kan ada nampak satu butang M merah di atas ini kan. Okey, kalau kamu nampak saya tak tahu kalau kalkulator hitam itu macam mana. Kamu mungkin ada satu yang warna merah. Okey. Siapa yang pakai kalkulator hitam itu? Ada tak? Ada siapa-siapa pakai kalkulator hitam tak? Ataupun kalkulator ini? Saya putih. Kalkulator mana, Adeline? Putih. Putih lah kan. Ada yang pakai kalkulator hitam? Tak ada. Oh, semua pun pakai ini. Okey. So, kalau pakai kalkulator ini, okey, lepas kita tekan AC, kita akan tekan sebab kita mau warna merah M ini. Warna merah M ini sebenarnya bermaksud jawapan yang kamu telah tekan M plus tadi, okey. Kalau warna merah M ini maksudnya dia akan tolong kamu kasih tambah ke semua jawapan yang kamu sudah tekan M plus. Okey. Maksudnya tadi 1, 2, 3, 6, 1, 9, 7, 4. Ini semua saya sudah tekan M plus. So, kalau nak cari M warna merah itu bermaksud saya akan jumlahkan semua jawapan ini. Dan sepatutnya saya akan dapat 17417.5. So, apa kita buat ialah, oleh sebab ini warna merah, jadi kita akan tekan alpha. Tekan alpha satu kali, lepas tu kita tekan M plus satu kali. Begitu.
Okey, saya ulang untuk dapatkan jumlah jawapan ini kan 17 ni 417, kita akan tekan alpha, tekan M+, lepas tu tekan sama dengan. Okey, dan jawapannya salah. Sebab mungkin tadi saya yang terakhir tu kan, saya sudah tekan salah sudah. Sebab sepatutnya saya tekan sama dengan dulu, baru tekan M+. Tapi saya tekan M+ dulu. Okey, tak apa. Kita cuba satu kali lagi. Okey, saya kasih clear dulu. Clear dulu memory. Okey. Okey, saya buat semula. 8 darab 154.5. Okey, lepas tu 12 164.5. Adeline, kamu dapat jawapan nggak tadi? Maths error. Ui, kenapa boleh jadi math error? Ini Cikgu, lagi. macam mana mau kasih clear tu? Okey, Tu. kalau nak kasih clear kan, kasih tekan shift, tekan 9. Lepas tu kamu kasih clear all. Clear all. Okey, tekan 3, lepas tu tekan sama dengan tekan butang AC. Okey? Okey. Okey, kita cuba lagi ya. Kamu pun cuba, saya pun cuba. Tengok siapa dapat jawapan. Okey, so start dengan 8. Okey, darab 154.5. Okey, sama dengan lepas tu tekan M+. Okey, so ulang untuk kedua iaitu 12 darab dengan 164.5 sama dengan M+. Ketiga, 15 darab 174.5 sama dengan tekan M+. Keempat, 24 darab 184.5 sama dengan M+. Lepas tu sampai mana sudah? Ya ampun. 20 kah? Ya. Okey, 20 darab 194.5 sama dengan M+. Last one, 16 darab 204.5 sama dengan M+. Okey. Sekarang saya sudah darab semua, sudah tekan M+. Sekarang saya tekan satu kali AC. Okey, kasih clear dulu. Okey, lepas tu sekarang baru saya tekan alpha dan tekan M+. Okey. Dan lepas tu saya akan tekan sama dengan. Lepas tu tekan butang SD ini. Dan saya akan dapat jawapan 17417.5. Berjaya sudah. Adeline, kamu dapatkah? Sekejap, cikgu. Orang lain dapatkah? Orang lain? Ayu ada try Dapat. tak, Ayu? Dapat. Dapat lah. Okey, Ya. bagus. Syafiqah, ada try Syafiqah? Ataupun Syariah, Juliza, Amiza, ada try kah? Kau orang-orang ini tertidur sudah ini. Oi, tidur sudah, bah. Oi, bangun, bangun, bangun. Juliza, Amiza, bangun semua. Okey. So, kamu sepatutnya sudah dapat jawapan itulah kan? Kenapa saya punya kalkulator hilang sudah? Macam mana ni kalkulator boleh hilang? Sekejap buka balik. Okey. Buka balik kalkulator. Okey. So, dengan ini kan kamu menjimatkan masa untuk kamu tambah balik yang inilah kan. Okey. Dan ini pun boleh kamu gunakan kalkulator untuk cek jawapan lah. Okay, untuk pastikan yang nilai-nilai ini semua adalah betul. Sebab kalau jadual ini salah kan, nanti bila kamu nak cari variance kan, nak cari sisihan piawai, memang akan salah. Sebab daripada nilai-nilai ini kamu sudah salah. So, walaupun
soalan seperti ini kan senang untuk kamu dapat markah. Tapi kamu kena berhati-hatilah. Kalau once kamu salah saja satu nombor di sini, semua jawapan yang belakang itu akan salah. Contohnya kalau kamu salin salah kekerapan di sini. Contohnya 8 kamu tersalin bagi 6. Nah, kalau ini jadi 6, so fx ini akan pasti salah lah. Sebab ini sepatutnya 8 darab ini, 154, tapi kamu ambil 6 darab 154. So ini akan salah. So bila fx ini salah, jumlah fx ini akan salah. Dan fx square ini pun akan salah. Sebab ini pun melibatkan f, yaitu 8. Tapi kamu sudah salin 6. So sini pun akan salah. So bila ini salah, jumlah fx square pun akan salah. Dan bila dua nilai ini salah, masa kamu nak cari variance yang piawai pun akan salah. Jadi kena berhati-hatilah di bahagian sini. Okay? Okay, so selain kita gunakan langkah tadi, M plus ini untuk cari ini, jumlah fx, kita juga boleh gunakan step yang sama untuk cari fx square. Okay, sebab x square ini datang dari mana? X square ini datang daripada inilah, 154. So, macam mana cari ini? Senang sajalah. Kamu just tekan 154 kan? 154.5 darab dengan, bukan darab, kuasa 2. Nah, tekan butang kuasa 2 ini. Sebab ni x square kan? So, ambil titik tengah, x ini, kasih kuasa 2 dia. Dan kamu akan tekan sama dengan, dia akan jadi 23870.25. Okay? Jadi, kamu tekan x square untuk setiap satu ini. Okay? 164.5, 174.5. Dan kamu dapatlah bahagian x square. Dan lepas tu, macam mana dapat bahagian fx square ini? Ialah ambil f, iaitu 8 darab dengan x square kamu. Okay? 8 darab dengan x square kamu. Kamu akan dapat 190,962. Dan lakukan benda yang sama untuk setiap satu selang kelas. Okay? Iaitu ambil f darab dengan x square. F darab dengan x square. Untuk dapatkan nilai-nilai ini. Dan selepas itu kamu akan cari jumlah ini kan. Jumlah ini pun kita boleh gunakan butang M plus seperti tadi. Tetapi mesti kasih clear dulu memori ya. Sebab tadi bila kamu nak cari fx ini kan, kamu sudah tekan butang M plus. So nilai-nilai ini masih dalam memori calculator. So kamu kena clearkan dia dulu sebelum kamu cari untuk jumlah fx square ini. Okay? Jadi saya akan pergi ke tekan butang shift 9. Kalkulator hitam saya tak pasti ya. Kalkulator hitam ialah shift apa? Untuk kalau nak clear memory, siapa tahu ah. Ada orang pakai kalkulator hitam di sini ya? Semua pakai kalkulator. Semua pakai kalkulator ni. Okey, nanti saya cuba dapatkan cara macam mana nak clear. Saya pun lupa sudah. Tapi untuk kalkulator grey ini kan, ialah shift 9. Okey, kamu kan dapat ini. Dan kalau kamu nak clear semua, tekan 3 lah. Kalau nak clear memory, tekan 2. Okay, so saya kasih clear 3 semua itu. Okay, sama dengan lepas tu AC. So, itu M itu akan hilang lah di sini. Okay, so kamu akan clear semua. Dan sekarang bolehlah ulang langkah seperti tadi untuk dapatkan nilai-nilai ini. 190, lepas tu hasil tambah ini pun boleh dapat sudah. Okay, dengan menggunakan butang M+. Okay, boleh ya? Adeline, kamu dapat jawapan tadi tak? 174. Dapat lah? Ya. Okay, very good. Alright, so itu ialah cara kita guna calculator untuk cari nilai-nilai inilah. Okay. Lepas ini, selepas kamu sudah dapat jadual ini kan, okay, sekarang tibalah masanya untuk kita cari variance dan sisian piawai. Menggunakan formula yang dibagi tadi lah. Okay? Memang formula ini akan dibagi masa exam lah ataupun masa SPM. Tapi kamu kena tahu apa itu F, apa itu X square, apa itu X bar. Okay? Apakah nilai, apakah simbol ini. Sebab dalam formula dia hanya bagi simbol, dia takkan bagi perkataan seperti ini. Okay? Jadi kamu perlu tahu variance itu ialah simbol ini. Sisian piawai ialah simbol ini. Okay? So, untuk dapatkan variance sisian piawai sebelum kita dapat ini, kita perlu cari mean dulu. Because dalam formula variance sisian piawai ada mean kuasa 2. Jadi untuk cari mean, gunalah formula ini, iaitu jumlah fx bahagi jumlah f.
Sebenarnya nilai-nilai ini semua sudah ada di dalam jadual yang kamu sudah cari tadi ya. Okey, iaitu Amira. Okey, selamat datang Amira. Oh, kamu dapat bangun Amira, bagus Saya ingat kamu ni berjaga malam sejak ini. Macam itu security itu, di Batu 4 itu. Okey. So balik kepada ini ya. Sebenarnya nilai-nilai yang kamu mau cari itu sudah ada dalam jadual. Kamu cuba just perlu ganti nilai dalam jadual ini ke dalam formula. Macam min kan. Min ialah jumlah fx bahagi jumlah f kan. So dua nilai ini sebenarnya sudah ada dalam jadual. Okey, iaitu 17 ni, iaitu jumlah fx bahagi jumlah f 95. Okey, yang ini kamu pun perlu tambahlah 8 tambah 12 tambah 15 sampailah 16. Okey. Jadi jumlah f-nya 95, jumlah fx ini ialah 17417, jumlah fx square ialah 3 juta ini. Nah, semua sudah ada dalam jadual. Kamu hanya perlu ganti nilai itu dalam saja. Nah, lepas tu tekan calculator. Okey. Ganti nilai, tekan calculator, dapatlah min. Okey, ini. Lepas tu nilai-nilai ini pun dari jadual jugalah. Okey, fx square dapat ini dari jadual, 95 pun dari jadual. Min ialah daripada pengiraan tadi 183.34 iaitu ini. Okey. Jangan lupa kasih kuasa 2 sebab ini ialah formula dia, ada kuasa 2. So tekan calculator, kamu akan dapat ini. Okey, kamu dapat ini. Dan dia kasih bundalah 2 tempat. Lepas tu kalau nak cari sisihan piawai, kamu hanya perlu punca kuasa 2 kan jawapan variance ini. Okay, seperti yang saya cakap di awal kelas tadi lah kan. Sebab beza antara dua formula ini cuma adalah punca kuasa 2. So untuk cari sisihan piawai, kasih punca kuasa 2 jawapan variance, kamu akan dapat jawapan ini. Okay, so sekali lagi guys, saya nak gunakan calculator untuk kamu cari nilai variance dan nilai sisihan piawai. Kita sebenarnya boleh menggunakan calculator kan untuk mencari nilai-nilai ini ya. Jadi kalau kamu ada calculator kan, kamu ikut saya buat. Okey, untuk yang sebelah sini kan, yang sebelah ini yang semak jawapan ABC ini. Ini adalah langkah-langkah untuk calculator warna hitam itu. Okey. Jadi dia berbeza dengan calculator warna putih ini. Okey. Kalau yang calculator warna hitam, siapa pakai calculator warna hitam, kamu boleh gunakan langkah-langkah ini untuk cari variance dan min semua itu, sisihan piawai. Kalau guna calculator kelabu ini, boleh ikut langkah yang saya tunjukkan sekarang lah. Okay, so kalau nak tekan calculator guna ini, kita perlu buat beberapa setting dulu. Okay, jadi kalau kelabu ini, calculator kelabu, mula-mula kita pergi ke mode. Okay, semua orang tekan pergi mode. Lepas tu ada nampak statistik nombor 3 ini. Okay, tekan 3. Pergi mode, lepas tu tekan 3. Kamu akan dapati banyak-banyak formula ini. Okey, ini boleh abaikan lah, abaikan. Kamu tekan AC saja. Tekan AC dan kamu dapati di atas ni sudah masuk ke mode step. Okey, di sini atas ini step. Okey, selepas itu langkah kedua tekan shift mode. Okey, shift mode Shift mode, lepas tu tekan satu kali anak panah ke bawah. Dan kamu akan dapati nombor 4 itu adalah statistik. Okey, tekan 4. Tekan 4, kamu akan ditanya frekuensi on off. Okey, sebab kita mau key in frekuensi masuk ke dalam calculator. Jadi kita akan tekan on. Jadi tekan 1. Tekan 1. Okey. So selepas itu langkah ketiga tekan shift 1. Sebab kalau kamu lihat 1 di atas tu ada warna kuning step kan. Kita mau masuk ke dalam itu step. Jadi tekan shift 1. Dan kamu akan ada nampak 1 hingga 6. Okay, ini adalah type, data, sum, variance. Ini adalah variance lah. Ini adalah distribution. Dan 6 ini adalah min max, ini saya tak tahu lah. Mungkin nilai minimum, nilai maksimum kot. Okay. Tapi kita hanya pakai nombor 2 dan nombor 2, 3, 4 untuk bahagian inilah. Okay. Jadi kita akan mula-mula start dengan butang 2 dulu. Kita memasukkan data kita ke dalam calculator. Jadi tekan 2. Bila kamu tekan 2,
Okey, kamu akan nampak paparan seperti ini. Okey, iaitu 1, 2, 3 ini X, ini adalah frekuensi. Okey, inilah frekuensi. Jadi apa perlu kita buat ialah, okey, kita balik kepada jadual kita tadi. Okey. Sekarang kita mau kasih key in dua bahagian ini ya, iaitu kekerapan dengan titik tengah. Okey. Iaitu X itu ialah titik tengah kamu lah. Okey, di kalkulator kamu kan, X kan ialah titik tengah kamu. Manakala frekuensi ialah kekerapan kamu lah. Kita mau key in dua baris ini, dua lajur ini ke dalam kalkulator. Okey. Okey. Jadi kita akan start dengan X dulu, iaitu titik tengah dulu titik tengah. Jadi semua orang kalau ada kalkulator boleh ikut saya. Okey. Biarkan dia punya kalkulator di sini kan. Dia akan start di sini, warna hitam di sini kan. Kamu boleh tekan lah. Titik tengah yang pertama ialah 154.5. Okey. Lepas tu tekan sama dengan. Dia akan masuk ke dalam X itu. Jadi ulang lagi 164.5 sama dengan, dan seterusnya lah sehingga habis. 174.5 sama dengan 184.5 sama dengan 194.5 sama dengan 204.5 sama dengan. Okey. Jadi saya sudah masukkan ke semua titik tengah ke dalam kalkulator. Lepas tu saya nak type pula bahagian frekuensi. Okey. So pergi tekan anak panah ini untuk pergi ke warna hitam yang pertama lah. Okey, 154 ini. So 154 dia punya kekerapan ialah 8 kan. Okey, tekan 8 sama dengan. Lepas tu yang keduanya 12 sama dengan. Okey, ulang sehingga kamu masukkan ke semua data. 16. Okey. Okey. Jadi saya sudah masukkan ke semua titik tengah dan juga kekerapan ke dalam kalkulator. Okey, semua boleh ikut tak? Adeline, Ayu, Boleh. Afika? Boleh ya? Okey. Boleh. Okey, thank you, Ayu. Siapa yang baru masuk itu, kalau you ada kalkulator, boleh ikut saya. Okey? Kalau kalkulator kamu itu warna kelabu seperti yang versi saya ini, okey, boleh ikut saya. Kalau yang kamu punya kalkulator warna hitam punya kalkulator, kamu boleh ikut langkah di dalam sini. Okey? Ini ialah dia punya langkah. Okey? Boleh cuba, semua orang boleh guna kalkulator untuk cuba. Kalau warna hitam itu kamu tekan mode dia 2 kali, lepas tu nampak paparan ini pilih satu, ikut langkah dia. Dia sudah kasih tahu kamu langkah itu. Okey? So warna kelabu itu saya sudah sampai ke peringkat ini, iaitu sudah masukkan ke semua titik tengah dan juga frekuensi ke dalam. Okey, lepas tu kamu sudah masukkan semua ini kan? Okey, tekan satu kali AC, dia akan hilang semua kan? Okey, tapi jangan bimbang, dia masih ada dalam kalkulator. Okey, so sekarang saya mau cari nilai-nilai yang saya mau. So saya akan tekan shift, tekan satu lagi. Okey? Tekan shift, tekan satu. Sekarang saya mau pergi ke nombor 3. Nombor 3, so tekan 3. Okey, bila you tekan 3, kamu kan dapati ada nombor 1, nombor 2. Iaitu nombor 1 ialah jumlah X square, sigma X square. Nombor 2 ialah sigma X, iaitu jumlah X lah. So sebenarnya apa maksud ini? Okey. Untuk jumlah X square ini sebenarnya dia merujuk kepada nilai ini. Iaitu jumlah Fx. Kalau kamu lihat PowerPoint saya, jumlah Fx square, nilai ini. Okey? Manakala nombor 2 ini kan kalkulator kamu, jumlah X sebenarnya adalah ini. Okey? Dia berbeza dengan Fx dengan X square lah. Dia tulis X square, tapi sebenarnya apa yang dia maksudkan ialah nilai inilah, jumlah nilai ini. Okey, jadi selain menggunakan butang M plus tadi kan yang saya ajar kamu, sebenarnya kamu juga boleh dapatkan nilai Fx square ini daripada inilah melalui langkah ini pun boleh juga. Okey, jadi kalau kamu nak cek jawapan sama ada tengok Fx square kamu ni betul ke salah, okey, saya akan tekan 1.
Tekan 1, lepas tu tekan sama dengan. Okey, kamu akan dapati nilai ini 32151 sebenarnya adalah inilah, iaitu jumlah fx square kamu. Okey? Ini adalah jawapan ini. Okey, kalau nak cek fx pula, okey, balik kepada shift 1, balik kepada 3, iaitu sum kamu. Sekarang tekan nombor 2, iaitu saya mau cek nilai fx ini, iaitu jumlah x lah. Tekan 2, tekan sama dengan, dia akan keluar nilai inilah, 17417.5. Okey? Ini untuk kamu cek jawapan lah, cek jawapan. Alright. So, selepas tu, kalau kita nak cari nilai lain, okey, balik kepada shift 1 tadi. Shift 1. Sekarang kita pergi ke variance. Nombor 4. Okey, semua orang tekan 4. Okey, kamu kan nampak 1, 2, 3, 4. Iaitu 1 itulah N. N sebenarnya adalah ini, jumlah data kamu. 95 ini. Okey, iaitu hasil tambah semua ini. Kamu akan dapat 95. Kita cuba cek. Tekan 1. Tengok betul tak? Tekan 1. Tekan sama dengan 95. Tengok. Okey. So, semua nilai ini kan, lepas kamu sudah kira pakai calculator, okey, kamu akan gunakan calculator untuk double check jawapan kamu. Okey, double check jawapan. Cuba masukkan semua nilai ini. Okey. Masukkan semua nilai ini dan tekan satu persatu untuk cek jawapan lah. Okey, iaitu ini 95. Okey, lepas tu kita cuba balik lagi. Shift 1. Pergi ke variance. Okey, nombor 4. Dan lepas tu, cuba tekan 2. 2 ialah apa? X bar. X bar adalah mean. Okey, adalah mean. So, kita cuba kira. Sebenarnya kita sudah kira di sinilah. Just kita nak cek jawapan kan. So, sekarang kita tekan 2 untuk cek jawapan mean. Tekan sama dengan 183.34. Yes, jawapan adalah betul. Okey, mean kamu 183. Okey, jadi ini adalah untuk kamu cek jawapan. Okey, lepas tu balik kepada shift 1 lagi. Kita belum siap lah. Shift 1 lagi, lepas tu pergi ke 4. Okey, variance. Okey, sekarang kamu akan pergi ke nombor 3. 3 ini, apa simbol ini? Masih ingat simbol ini tak? Simbol ini adalah sisihan piawai ya. Sisihan piawai. Jadi nombor 3 ini adalah untuk kamu cek jawapan sisihan piawai. Jadi tekan nombor 3. Dan okey, setiap kali selepas kamu tekan 3 ke 2, jangan lupa tekan sama dengan. Sebab nilai ini adalah nilai yang jawapan yang sebelum itu. 183 ni sebelum ini ialah mean. Jadi kalau kamu dah tekan sama dengan, kamu ingat, oh jawapan saya ialah ini, 183. Sebenarnya salah lah. Ini adalah, sekarang kita mau cari sisihan piawai. Tapi ini jawapan untuk mean. Jadi selepas tekan nombor 3 tadi kan, jangan lupa tekan sama dengan. Okey, 15.138. So, itulah sisihan piawai. 1389. Betul lah, ini dari kalkulator. Tapi dia sudah pundakan kepada dua tempat perpuluhan. 15.14. Okey, so betul lah jawapan ini. Okey. So, untuk cari variance, oleh sebab kalau you balik kepada shift 1 kan, shift 1 tadi, lepas tu tekan variance, ini sebenarnya bukan variance lah. Ini X ini pun saya tak tahu apa maksud ini. Okay, belum try lagi. Tapi di sini 1, 2, 3, 4 dia tak ada nilai variance. Tapi seperti yang saya cakap sebelum ini, variance dan sisihan piawai adalah saling berkaitan. Cuma beza mereka, satu adalah kuasa 2, satu perlu punca kuasa 2. Jadi sekarang nombor 3 ini ialah dia bagi sisihan piawai. So kalau kamu sudah tahu sisihan piawai, nak cari variance, kamu hanya perlu kuasa 2 kan sisihan piawai. Dan kamu akan dapat jawapan variance. Dan kalau kamu nak cari sisihan piawai, kalau diberi variance, hanya perlu punca kuasa 2 kan variance. Itu saja. Jadi kalau saya dapat sudah jawapan tadi kan, iaitu berapa tadi? Ini kan. So kalau saya nak cari variance, saya perlu kuasa 2 kan jawapan ini, dan saya akan dapat variance saya, iaitu 229. Iaitu variance ini. 229, 19. Okay, jadi inilah jawapan untuk variance. Okay, so saya ingat menggunakan kalkulator ini sangat berguna untuk kamu cek jawapan. Okay, yang penting sekali nilai di sini dalam jadual itu jangan salah lah. Okay, pastikan nilai-nilai kekerapan ini di tengah ini semua jangan salah.
Kalau salah satu, semua akan salah. Okey? So, saya harap kamu boleh pakai kalkulator ni untuk mencek jawapan lah. Nanti selepas ni saya akan post 2 video menggunakan kalkulator, langkah-langkah yang tadi saya ajar tadi. Okey, saya akan post 2 video, satu kalkulator hitam, satu yang kalkulator warna kelabu ini untuk rujukan kamu lah. Okey, macam mana cara menekan step by step. Okey, so kalau siapa yang tak dapat ikut, okey, jangan risau, nanti saya akan post itu video di grup lah. Okey, so untuk mencari variance dan CCM PY saya rasa itu saja daripada saya. So sebelum saya sambung lagi, ada ni tak soalan mau tanya daripada kamu? Ada soalan mau tanya? Sebab saya ada lagi satu bahagian yang box plot itu, yaitu ini. Okey, plot kotak. Kalau bahasa orang putih, box plot lah. Kotak itu box. Kalau bahasa Melayu, plot kotak. Okey, so saya kasih sambung sedikit lagi lah, sedikit saja lagi. Bahagian yang terakhir untuk hari ini, iaitu mentafsir dan membina plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Okey, seperti histogram, seperti poligon kekerapan, semua itu kan, kadang-kadang kita perlu menerangkan, okey, macam mana taburan data yang kita ada, okey, berdasarkan histogram, berdasarkan poligon kekerapan, kalau berdasarkan plot kotak macam mana pula, okey. Kalau you masih ingat ada 4 jenis kan, ada 4 jenis taburan untuk histogram. Ada berbentuk loceng, ada seragam, ada pencong ke kanan, pencong ke kiri kan, kalau you masih ingat. So, untuk plot kotak pun begitu juga. Tapi dia ada 3 jenis sajalah. Okay, 3 jenis taburan, iaitu taburan simetri, taburan pencong ke kiri, dan taburan pencong ke kanan. Ada 3 jenis saja. So, kalau taburan simetri macam mana itu? Okay, garis median berada di tengah-tengah kotak dan sunggut adalah sama panjang. Okey, ini dipanggil sebagai sunggut lah. Okey. Sunggut. Macam itu sunggut apa itu? Whisker bah, whisker macam anak kucing kan? Ada misai-misainya itu. Sunggut lah itu dipanggil. Okey, whisker dia. Okey. Orang putih bilang whisker. Kalau orang dusun bilang sunggut. Tak tahu betulkah tidak lah. Okey, sunggut. So kalau sunggutnya sama, lebih kurang sama panjang kan di kiri kanan, dan median. Okey, Q2 itu adalah median lah. Q1 ialah kuartil pertama, Q3 ialah kuartil ketiga. Okey, jadi mesti tahu ini semua. Okey, ini ialah kuartil pertama. Okey, ini adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Q2 adalah median. Okey, Q2 adalah median. Okey, so ini adalah sunggut-sunggut dan ini lagi kan, yang hujung sebelah kiri ini adalah nilai minimum, iaitu nilai paling kecil, manakala yang paling kanan ini adalah nilai maksimum. Okey, nanti kita akan lihat satu contoh lah. Okey, so ini dipanggil sebagai simetri. Kalau median berada di tengah-tengah kotak, dia punya sunggut di sebelah kiri kanan lebih kurang sama panjang, maka kita katakan dia mempunyai taburan simetri. Okey, kalau taburan pencong ke kiri, kalau you masih ingat kan histogram kan pun begitu Kalau dia semakin rendah, lepas tu dia naik, tiba-tiba dia naik dan dia turun kan. Dari kiri ke kanan kan. Ini dipanggil sebagai pencong ke kiri. Okey, ini dipanggil sebagai pencong ke kiri. Dan kalau graf itu, okey, histogram itu, dia mula-mula dia tinggi, lepas tu semakin dia ke kanan, semakin dia turun, ini dipanggil sebagai pencong ke kanan. So begitu juga dengan plot kotak. Okey, kalau kamu lihat kan sini dia panjang, lepas tu dia naik begitu kan. Ini ialah pencong ke kiri lah. Dia mula-mula dia turun, lepas tu tiba-tiba dia naik tinggi dan dia turun balik. So ini adalah pencong ke kiri. Manakala ini pun seperti inilah histogram ini, dia mula-mula dia ada bacaan di sini. Okey, lepas tu semakin dia turun pergi ke kanan. So ini adalah pencong ke
kanan. Okay? So, jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan tatak adalah pencong ke kiri. Okay, iaitu bahagian kiri. Jika bahagian kiri kotak lebih besar, iaitu sinilah bahagian kiri kotak lebih besar. Nampak tak? Okay? Maka dia dipanggil sebagai pencong ke kiri. Dan jika bahagian kanan kotak lebih besar, bahagian kanan kotak lebih besar. Sebab itu median tengah-tengah kan. Jadi inilah kiri, ini ialah kanan. Okay? Ini ialah kiri, ini ialah kanan. Sebab ini ialah median. Dia sudah potong bahagi dua. So sini ialah kiri, sini kanan. So kiri, sini kanan. So kalau bahagian kanan lebih besar, dia adalah pencong ke kanan. Okay? Kita boleh lihat daripada kotak lah, sama dia pencong kiri, pencong kanan. Kalau dia tengah-tengah, okay, kalau dia media di tengah-tengah, kita akan lihat sunggut dia. Okay? Iaitu sini. Kalau sunggut kiri, okay, dan sunggut kanan, okay, ini tak ada apa-apa. Jika kotak dibagi dengan size yang sama, macam yang saya cakap tadi lah. Kalau kotaknya kiri kanan sudah sama, kita akan lihat sunggut. Kalau sunggut sebelah kiri lebih panjang, okay, maka dia adalah pencong ke kiri atau sebaliknya. Okay, saya bagi satu contoh lah. Kalau ini adalah kotak saya, okay, dan ini adalah median saya. Memang kiri kanan sama lah kan. Anggap dia sama lah. So, kita akan lihat sunggut dia. Kalau sunggut sini, sampai sini saja. Okay. Tapi ini saya kasih panjang. Okay, so kamu tahu bahawa ini adalah pencong ke kiri. Okay, pencong ke kiri. Sebab sunggut sebelah kiri lebih panjang daripada sunggut sebelah kanan. Dan begitulah sebaliknya lah. Kalau sini ada satu pot kotak, okay, ini median sudah tengah-tengah. So, ini lebih panjang, ini lebih pendek. Saya tahu ini adalah pencong ke kanan. Okay. So, mula-mula tengok dia punya bahagian kotak lah. Kalau bahagian kotak dua-dua kiri kanan sama, tengok sunggut. Okay, itulah cara kita melihat jenis taburan kotak lah. Okay. So, kalau kamu diberikan satu graph or GIF, okay, seperti ini, dan kamu dikendaki melukiskan satu plot kotak. Okay, daripada OGIF lukiskan satu plot kotak. Macam mana mau lukis? So, seperti yang saya cakap tadi, okay, dalam melukis plot kotak, kamu mesti at least ada 5 nilai, iaitu nilai minimum, okay, nilai minimum, nilai maksimum, Q1, Q2, dan Q3. Okay? Mesti ada 5 nilai ini, baru kamu boleh lukis plot kotak, iaitu ini adalah nilai minimum. Okay, nilai minimum. Manakala ini adalah nilai maksimum. Tengah-tengah ini adalah median. Ini adalah Q3. Dan ini adalah Q1. Okay, mesti mau 5 nilai ini baru boleh lukis. Jadi daripada graph or GIF tadi, okay, so nilai yang paling rendah di sini kan, nilai yang paling rendah di sini 80 adalah nilai minimum lah. Dan nilai yang paling tinggi ini 150 adalah nilai maksimum. Tarik pergi bawah sini. Okay, so kamu sudah tahu nilai minimum, maksimum 80, 105. Okay, selesai. Lepas tu Q1, Q2, Q3 macam mana mencari? Seperti sebelum inilah kamu sudah belajar kan. Kalau Q1 guna 1/4. Darab dengan ini adalah total jumlah data. Jumlah data ini datang dari graf juga, yaitu nilai ini. Okay, yaitu yang paling tinggi ini. Lepas tu, yaitu nilai ini. Pergi ke sebelah, sorry, tertekan, salah tekan pula. Okay. So yang Q90 ini sebenarnya datang daripada ini. Okay, tarik pergi ke kekerapan longkokan 90. Okay, untuk nilai maksimum kita tengok paksi X nilai maksimum. Tapi untuk jumlah data kita lihat kekerapan longkokan, yaitu 90. Jadi untuk cari Q1 guna 1/4 darab 90 dapat 22.5. So baca daripada graf 22.5 ada di mana? Okay, ini 20, 22.5 di sinilah. Okay, tarik pergi kanan, turun bawah. Jadi nilai ini adalah Q1. So ulang untuk Q2, untuk Q3, begitu juga daripada graf
Okay, kamu dapat nilai-nilai inilah 116, 123, 128. So, selepas dapat nilai-nilai ini, kamu akan lukiskan satu aksi X lah. Okay, dengan skala tertentu lah. Kalau soalan tak ada bagi skala, kamu boleh guna skala sendiri. Okay, guna skala sendiri, guna yang sesuai lah. Tapi kalau soalan ada bagi, ikut soalan. Okay, so selepas kamu sudah dapat aksi X, baru kamu plotkan titik-titik ini. 80, okay, di sini, okay, tandakan. 150, tandakan. Lepas tu Q1 di sini, tandakan 116, okay. Lepas tu Q2, Q2 ini tak perlu tanda, kamu hanya lukis garis saja untuk Q2. Okay, ingatlah Q2 hanya lukis garis lurus. Lepas tu Q3, tandakan 128. Lepas tu di antara Q1 dan Q3 ini lukis satu kotak, okay. Dan dia punya median lukis di garis menegak. Lepas tu sambungkan Q1 pergi titik minimum, Q3 pergi titik maksimum. Okay, dan dapatlah satu plot kotak seperti ini. Okay, jadi ini adalah Q2 lah. Okay, ingatlah ini adalah Q3 dan ini adalah Q1. Alright, so selepas itu kamu dikenaki untuk menghuraikan taburan bagi plot kotak ini. Jadi kalau kamu lihat, okay, daripada kotak sendiri itu kamu sudah tahu. Kalau kamu lihat kan inilah median, so inilah kiri, sini ialah kiri, sini ialah kanan. So kiri lebih besar daripada kanan kan? Kotak kiri lebih besar dari kotak kanan. Jadi ini adalah pencong ke kiri lah. Daripada sini kamu sudah tahu lah. Okay, kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan. Ini alasan kamu lah kenapa kamu cakap dia pencong ke kiri. Okay, so saya rasa itu saja. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya sudah cover ada tiga benda yang kita sudah cover hari ini, iaitu pertama macam mana kita mencari beberapa jenis sukatan serakan, iaitu julat antara kuartil. Lepas tu kita ada cari variance, kita ada cari sisian piawai menggunakan kalkulator. Lepas tu kita juga ada cover macam mana menghuraikan plot kotak dan macam mana melukis plot kotak. Okay, so saya rasa itu saja yang kita mau bincang hari ini. Ada soalan tak?